الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. Sesungguhnya Tuhan kamu telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi di dalam masa 6 hari. Kemudian Allah berada di Arasy yang tertinggi daripada segala-galanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang memerintah serta mentadbir berlakunya pertukaran malam dan siang. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik matahari, bulan, bintang, musakhkharatin bi amrih. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Matahari dengan peredaran matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, semuanya di bawah pemerintahan Allah, berlaku dengan perintah dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang mentadbir dan mengatur sekalian kejadian alam ini. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Hendaklah kamu berdoa dan memohon pada Allah dalam keadaan merendah diri dan benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak suka mana-mana orang-orang yang melampaui batas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tatkala Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang tidak melampaui batas. Banyak perkara melampaui batasan Allah, sekalipun kita sangka perkara itu baik, wahal tidak baik di sisi Allah. Dan ada kalanya kita sangka tidak baik di sisi manusia, masyarakat, wahal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpul kita di dalam majlis ilmu pada malam ini sebagaimana pada hari-hari yang lain
mendapat keredaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita ikuti sambungan pengajian tauhid Asmaul Husna. Kita baca nama-nama Allah Taala terlebih dahulu dan sama-sama kita menghayati maksud dan maknanya yang tersurat dan tersirat di dalam pengajian tauhid. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العالم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم عفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Alhamdulillah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu la tasjudu lisyams wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun." Di dalam suratul Fussilat Allah berfirman, dan setengah daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak kebesaran Allah, antaranya Allah Subhanahu taala ciptakan malam, siang, matahari, bulan, bintang. Wasyamsu wal qamar, Allah taala ciptakan matahari, bulan. La tasjudu lisyams, kamu jangan sembah matahari. Dan wala lil qamar, kamu jangan sembah bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahu, hendaklah kamu sujud patuh hanya kepada Allah yang menjadi mereka, yang menjadi matahari, menjadi malam, menjadi siang, menjadi bulan. Allah menjadikan. In kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya kamu benar-benar memperhamba dan menyembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pelik. Siapa yang menciptakan rezeki? Allah. Kenapa kita sembah rezeki? Berapa banyak orang yang
Berajakan. Sembah kepada rezeki. Sembah pada pekerjaan. Siapa yang menciptakan pekerjaan pada dia? Allah. Allah menciptakan pekerjaan. Keluar pagi, siapa buat pekerjaan? Siapa dia? Kerajaan ke buat pekerjaan? Kita ke buat pekerjaan? Allah yang menyediakan pekerjaan. Kalau tidak ada hasil-hasil bumi sebegini, tak akan jadi kerja. Siapa yang menciptakan rezeki? Allah. Siapa yang menciptakan pekerjaan kepada kita? Allah. Siapa yang menciptakan? Iaitu segala kejadian di langit dan di bumi? Allah. Tetapi manusia, jahilnya manusia, cari punya rezeki sehingga rezeki itu sebagai Tuhan dia. Cari punya pekerjaan sehingga pekerjaan itu sebagai Tuhan dia. Bobaknya kerana nak halau jin-jin ni, sehingga jin itu dah jadi Tuhan dia dah. Betul tak tuan-tuan? Seolah-olah jin itu sebagai Tuhan dia. Tuhan kata, wasjudu lillahi alladhi khalaqahum. Kamu kena sujud kepada Allah. Allah yang mencipta segala mereka. Siapa yang menciptakan Israel? Siapa? Yahudi. Yahudi cipta Yahudi ke? Tuhan kata, aku yang menciptakan Yahudi Nasara. Aku cipta. Orang jahat, orang baik. Aku yang cipta. Kenapa kamu sembah? Kenapa kamu sembah yang dicipta? Kenapa kamu tidak sembah pencipta? Itulah kita nak perbetulkan diri kita dalam pengajian tauhid pada malam ini, mengerti di antaranya sambungan kuliahnya lalu tuan-tuan ya. Kita selesai membicarakan nama Allah Ta'ala Al-Aziz. Apa makna Al-Aziz? Yang maha mulia. Sifat dia perkasa. Al-Aziz maha mulia, sifat dia perkasa. Kalau bahasa Melayu perkasa, mulia. Sifat dia sifat perkasa. Tak terjejas walaupun dicabar. Dan tak terangkat Al-Aziz Allah Ta'ala walaupun disanjung. Kerana terkaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala apa yang ada pada makhluk. Allah Ta'ala terkaya. Allah Ta'ala tidak berhajat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berhajat kita nak sanjung dia, nak hormat dia. Dia tidak berhajat sebab dia terkaya. Allah tidak berhajat kita sembah dia. Yang berhajat kita. Kita berhajat nak sembah Allah. Kita berhajat. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala berhajat, itu sifat. Sifat apa tuan-tuan? Takut jangan nak jawab. Sifat. Amno ke pas tuan-tuan? Bawa takut kan? Ustaz Walid tanya amno ke pas? Itu kan tuan-tuan. Kalau kita nak jawab ni bertakut kan? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana kaya. Sifat dia terkaya. Terkaya daripada apa yang berhajatnya segala makhluk. Kita berhajat. Semua berhajat. Itu tuan-tuan. Jadi kita jangan teragak-agak. Apabila sebut sahaja kekuasaan Allah SWT tidak teragak-agak. Tidak teragak-agak. Kita bicara kekuasaan Allah SWT tidak teragak-agak. Itu dia tuan-tuan. Maka begitulah. Selain pada itu teragak tak apa. Kalau kita teragak, nak makan nasi. Nak makan laksan ke, nak makan nasi kerabu. Kan? Nak makan nasi lemak. Teragak ni tak apa. Teragak ni tidak memudaratkan kita. Teragak perkara-perkara ni tidak memudaratkan kita. Yang memudaratkan kita ada kaitan dengan ketuhanan. Ada kaitan dengan tauhid, tak boleh teragak-agak. Kalau kita ditanya, Allah ni satu ke dua? Satu ke dua? Saya pun confused juga ni, satu ke dua? Tak boleh. Itu memang rosaklah kita. Ataupun kita berada dalam keadaan keruntuhan. Kita tidak teragak-agak. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala yang esa.
Kalau orang kata kedua, itu batil. Allah Subhanahu Wa Taala ada masa dia tidur ke? Tidak. Tak teragak-agak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah SWT tak tidur. Tak mengantuk, tak tidur. Yang mengantuk ni siapa? Kita je tuan-tuan. Kena mengantuk dah. Mengantuk dah tu. Kita yang mengantuknya tuan-tuan. Yang tidur yang mengantuk kita. Allah SWT tak mengantuk. Allah SWT tidak tidur. Itulah sebab Allah SWT tidak perlu. Tidak perlu segala-gala Allah tidak berhajat. Sebagaimana sifat makhluk ni berhajat. Itu dia tuan-tuan. Ya, kita jangan takut. Apabila menyentuh dalam soal tauhid. Tidak teragak-agak. Macam saya kata tadi. Kalau tanya kita amno ke pas. Teragak-agak juga kan. Teragak-agak juga. Itu dia. Ini kita tak teragak-agak tuan-tuan. Kalau soal tauhid. Kita tidak teragak-agak. Saja je tuan-tuan, tak bagi tuan-tuan mengantuk je. Saya ceramah pergi mana-mana. Kalau sentuh bab tu, hilang mengantuk tuan-tuan. Orang di tengah mengantuk tu. Kenapa Ustaz Malik? Dia main ikut cara parti pula ni. Hilang sikit mengantuk. Barulah kita bawa cerita tauhid sebenarnya. Banyak saya pergi ceramah masjid-masjid tuan-tuan. Orang tua-tua. Sini je orang muda tuan-tuan. Saya pergi ceramah setengah tempat memang tua. RTM. Kan tahu ke RTM dah, rancangan tunggu mati. Jadi memang dia akan cari dinding-dinding, sandar. Kita tak boleh kata ke orang tuan, tengok tak? Sebab dia orang pencet. Tu macam kita je kan. Nampak budak beromo pun, tak payah cari dia dinding. Setengah tempat, dia dah terpaksa dia kata Ustaz. Ustaznya kata begitu Ustaz, memang tulang belakang saya lama dah kepuk dah, dia kata. Jadi saya terpaksa cari dinding. Itulah tuan-tuan ya. Maka begitulah. Kalau terlena pun dalam majlis ilmu dapat pahala. Ingat tuan-tuan ya. Orang terlena dalam majlis ilmu dia boleh dua pahala. Satu pahala datang ke majlis ilmu. Yang kedua pahala dia tidur dalam majlis ilmu. Itu besar pahala tuan-tuan. Daripada kita tidur kat rumah kita. Kita duduk dalam majlis ilmu tertidur. Bukan sengaja tertidur. Boleh dua pahala. Allahu Akbar. Sebab badan kita letih kan. Badan kita letih. Kita tunai hak dia. Badan kita dia ada hak dia. Dia nak berehat. Jadi apabila kita tidur boleh pahala tuan-tuan. Sebab kita dah guna pakai tubuh barang kita sehari suntuk tuan-tuan. Sehari suntuk. Kalau orang kampung-kampung buat padi di bendang tuan-tuan. Lepas maghrib gini kan. Dia ada... Dia duduk kat wakaf tu tuan-tuan. Tu dia ada bersembang. Cerita sampai larut malam tuan-tuan. Orang kampung-kampung. Kita di sini tuan-tuan. Kita ada kerja masing-masing. Maka kita berehat dalam majlis ilmu. Orang dulu orang kampung-kampung sekarang pun tuan-tuan. Kalau saya balik ke kampung saya. Dia orang kampung. Kerja pernah. Lepas maghrib tu. Dia berkumpul. Berkumpul tu tuan-tuan. Sampai ke 12. Main dam. Apa ada semua dia main tuan-tuan. Dia berehat. Jadi kita ni tuan-tuan. Kita berehat dengan majlis ilmu. Subhanallah. Cantik tuan-tuan ya. Maka kita pergi kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada Al-Aziz. Al-Jabbar. Apa makna Al-Jabbar? Yang maha berkuasa penuh. Untuk meluluskan sesuatu yang dikehendakinya. Itu Al-Jabbar. Kita tak boleh jadi Al-Jabbar. Sebab kuasa kita tidak kuasa penuh dan mutlak. Kuasa kita bergantung pada orang. Kalaupun kita ada kuasa, kita bergantung pada orang. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak bergantung kepada mana-mana sektor, dia tidak bergantung mana elemen, dia tak bergantung segala-galanya. Dalam Al-Jabbar dia berkuasa kuasa penuh. Kuasa penuh. Seorang raja. Dia nak jadi raja, nak jadi sultan, mesti kena ada rakyat. Maknanya tak ada kuasa.
Adapun Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, dia berkuasa penuh untuk meluluskan sesuatu yang dikehendaki. Dia yang menentukan lulus tak lulus duduk pada dia. Kuasa mutlak. Kita ni nak lulus. Apa orang kata? Apa orang kata? Apa orang kata? Apabila apa orang kata bermakna kita terikat. Kita terikat. Ya, macam mana yang bulan 3 ni nak ubah ke parlimen? Dia terikat, terikat dengan sokongan, terikat dengan bantahan, terikat dengan isu-isu. Dia terikat dah tu. Maknanya kita tak boleh jadi Al-Jabbar. Adapun Allah Ta'ala kuasa penuh. Dia tidak terikat. Dalam meluluskan, dalam menentukan, dia tidak terikat. Sama ada mudarat, sama ada manfaat. Allahumma la mani'a lima a'taita. Wa la mu'ta lima mana'ta. Wa la yanfa'un zal jadd minka jadd. Rasulullah berdoa, ya Allah, tidak ada sesiapa yang boleh menghalang sekiranya engkau yang memberi. Apabila kamu bagi, sama ada bagi mudarat ke bagi manfaat, tak ada siapa yang boleh halang. Itu Al-Jabbar Allah Ta'ala. Itu sifat Al-Jabbar. Tak ada siapa boleh halang. Sama ada dengan kekerasan, sama ada dengan rayuan. Macam mana kekerasan? Seperti Amerika ada kuasa kekerasan. Kuasa barak kan. Dia ada kekerasan. Tunduk semua. Kita pula berdepan dengan orang berkuasa. Tunduk setunduk-tunduk kita. Tunduk setunduk-tunduk apabila kita berdepan dengan orang kuasa. Ataupun dengan rayuan. Dengan rayuan dia kalah. Kalau dengan kekerasan, memang dia tidak kalah. Tiba-tiba dia kalah dengan rayuan. Orang Arab ni tuan-tuan, dia kalah dengan perempuan. Kalau buat bisnes, kita nak buat bisnes dengan orang Arab, kita kena letak perempuan. Memang kalah habis dia. Tuan-tuan ingat ya. Kalau buat bisnes apa-apa, dia kena utus seorang perempuan. Dia memang kalah dengan perempuan. Orang Melayu, lebih kurang. Sama dia pun Melayu juga tuan-tuan dengan perempuan. Itulah Allah Ta'ala buat cipta wanita ni tuan-tuan. Seperti mana Asyah. Asyah ni, Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada Asyah. Dia boleh pujuk Fir'aun. Dia boleh pujuk Fir'aun. Bila mana Fir'aun istihar, semua anak laki-laki, bayi yang keluar anak laki, bunuh dia. Bunuh. Apabila pendeta dia, ahli nujumnya kata, tuanku, dalam ramalan kami ni nujum 4 belalang, tuanku akan jatuh dengan seorang lelaki. Akan datang. Akan keluar seorang bayi ni, orang lelaki bayi inilah yang akan menjatuhkan kuasa tuanku. Marah Fir'aun. Maka Fir'aun pun arah semua dia yang beranak anak lelaki bunuh. Tengok tuan-tuan. Apabila Nabi Musa AS dihanyutkan oleh ibunya. Dia hanyut. Sepatutnya pergi ke muara kan. Ke laut besar sungai ke sana. Tiba-tiba naik masuk ke istana Fir'aun. Anak sungai itu. Dalam sungai itu dia mengalir sehingga dalam istana Fir'aun. Jadi bergerak dalam satu bekas yang ditinggalkan macam raga lah kita ya. Masuk dari istana Fir'aun. Apabila diambil oleh dayan-dayan istana, Fir'aun ni ketika itu sedang membunuh, diarahkan rakyatnya bunuh mana-mana anak-anak perempuan, anak-anak lelaki. Anak lelaki kena bunuh. Itu kuasa dia, memang begitulah jatuh sungguh dengan Nabi Musa AS. Maka ringkas cerita,
Firaun ni pernah nak bunuh Musa ketika waktu kecil, maka Asyah lah main peranan. Dia pujuk ke kanda dia, lepas pujuk, lepas pujuk. Pernah sekali kena tu Firaun pun dukung. Oh, main dengan anak lelaki. Firaun kata, jangan bagi tahu, jangan seorang pun pecah rahsia kata dalam istana aku ni ada anak lelaki. Sebab habis anak lelaki kat luar dia bunuh belakang. Rahsia jangan dibongkarkan. Setiap kali dia balik, dia kata geram. Dia nak bunuh budak lelaki ni. Asyah berdatang, wahai kekanda, tak kesian kakak dia. Cerita ketika mana Firaun ni masuk istana, dia dengar bayi. Nabi Musa duk menangis, kuat pula suara dia tuan-tuan. Firaun tanya, sebelum apabila Firaun masuk, sebelum Asyah ni nak tunjuk bayi ni, Nabi Musa ni, Asyah pergi, dia berjumpa dengan Firaun, dia pujuk Firaun, dia bagi makan kepada Firaun, dia bergurau senda dengan Firaun, dah habis semua tu. Firaun gagal Firaun. Apabila dah bergurau senda, Firaun pun gelak ketawa rian. Maka Asyah kata, dia kata, wahai kekanda, kalaulah kita ni dapat anak, saya mengandung anak lelaki, macam mana? Firaun kata, bunuh. Tak kesian kepada adinda kena bunuh kepada kekanda. Kita bunuh bayi tu je. Orang sombong kan. Dia kata kalau adinda mati juga, tak apa kita jangan buat mati. Dia boleh hajah jadi tak mati. Sombong kan Firaun kan. Main hajah aja dia. Lepas tu pujuk punya pujuk. Dia kata tapi kita tak dapat anak lagi ni, macam mana? Dia kata kekanda kan Tuhan, buatlah anak. Firaun kata, tengoklah nanti aku sibuk, busy. Sibuk macam-macam alasan. Kata Asyah beginilah, dia kata untuk sementara kekanda buat anak. Sebab dia Tuhan, dia mengaku dia Tuhan. Dia boleh buat anak. Dia boleh buat manusia, hanya dia kata sibuk, tak sempat nak buat-buat ni. Hanya dia kata, dia gah. Firaun ni kan dia gah. Sombong. Dia nak tunjuk kesombongan dia ni apabila Musa cabar Firaun. Dia kata, kalau kamu hebat, kamu buat bukit. Oh, kamu cabar aku je. Tak apa. Aku buat bukit atas bukit. Dia buat piramid tu atas bukit. Kat puncak bukit paling tinggi di Mesir. Bukit tu lah tuan paling tinggi sekali. Dia pun bina bukit. Dia kata bukit siapa hebat? Bukit Tuhan kamu kan bukit aku hebat. Aku sengaja bina bukit atas bukit Tuhan kamu. Aku hebat, dia kata. Kata Firaun. Kan piramid duduk begitu. Atas bukit. Dia rasa hebat dia. Kalau kita pergi tengok, tuan-tuan, tengok batu besar-besar ni, tuan-tuan, macam mana dia orang boleh bersusun-susun. Besar lagi pada ni, tuan-tuan. Dia susun orang tak besar sangat. Firaun tak besar, tuan-tuan. Dia boleh susun. Allahu Akbar. Itu dia rasa hebat. Berapa ramai rakyatnya mati kerana nak bina bukit atas bukit. Itulah sombongnya Firaun. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Maka begitulah Asyah ni, peranan dia adalah untuk bagi sejukkan. Dia bagi cool suami dia di tengah marah. Satu ketika, apabila dia nampak reda dah sikit, Firaun kata, mari aku nak pegang pula anak ni. Tengok kan. Dia sifat makhluk. Dia pegang Musa ni. Musa pun main janggut dia. Nabi Musa kata kecil lagi. Baru merangkak. Dia pegang janggut Firaun, dia pegang, dia tarik, tercabut janggut-janggut.
Oh meraung Firaun, dia kata celaka ni kamu ni. Lepas Asyah lah mari. Firaun kata ni tak boleh kena bunuh. Inilah ada kata, inilah dialah akan menjatuh kerajaan aku. Maka datang Asyah, dia kata wahai kekanda, dia budak lagi. Dia masih kanak-kanak. Dia tak cerdik lagi. Oh dia kata luar biasa ni. Boleh tercabut janggut aku, dia tarik. Gagah Musa ni tuan-tuan dia. Maka Asyah kata beginilah, kalau nak tahu cerdik tak cerdik dia, kita letak buah delima dengan api. Buah delima dengan bara api. Sama-sama merah ni. Kita tengok hak mana. Dia ambil kata. Musa ni cerdik dah waktu dia kecil. Dia merangkak, dia pergi ambil buah delima. Disambar buah delima, malaikat Jibril tampis tangan dia disambar bara api. Maka boboh dalam mulut. Kata Asyah, itulah kata bodohnya. Anak kita tak cerdik. Sebab itulah Nabi Musa kan dia gagap kan. Dia gagap, tak boleh cakap fasih. Itulah dia tuan-tuan ni peranan seorang wanita ni. Itulah saya nak ceritanya bahawa orang lelaki ni ada kalanya secara kekerasan memang dia tak mengalah. Tetapi secara lembut, serah wanita, dia mengalah. Dia mengalah. Saya tengok ada orang yang bawa muassasah, bawa jemaah umrah haji ni tuan-tuan. Ada saya kenal seorang. Ustazah ni dia asal orang Mekah. Dia duduk di Mekah. Kalau orang lelaki pergi urusan dengan muassasah atau pihak immigration ke tuan-tuan, tak layak. Dia ni orang perempuan, dia pergi ni layak. Itu kelebihan wanita. Allah SWT jadi kewanitaan. Itulah dia guna kewanitaannya untuk memujuk orang-orang yang keras, orang yang degil. Itu sebenarnya Allah Ta'ala bagi kewanitaan. Jangan dia pujuk ke arah maksiat lah ya. Maka begitulah kita nak cerita Al-Jabbar Allah SWT. Allah Ta'ala tak dapat dikalahkan dengan kekerasan. Begitu juga Allah Ta'ala tak mengalah dengan lemah lembut. Allah Ta'ala tak mengalah dengan lembut. Seseorang tu pujuk. Allah tak makan dipujuk. Maka setiap keputusan Allah Ta'ala mutlak. Itu maksud Al-Jabbar, mutlak. Dialah yang melulus mengikut kehendaknya, kerana dia tidak terjejas sama ada dengan kekerasan ataupun dengan lemah lembut. Allah tidak terjejas. Kalau terjejas sama ada dengan kekerasan ataupun dengan pujuk rayu, maka itu berlawanan dengan sifat Al-Jabbar. Sifat Al-Jabbar iaitu dia tidak dapat dikalahkan, dia tak dapat ditunduk dengan kekerasan dan tak dapat dikalahkan dengan pujuk rayu. Macam kita berdoa. Kita tak boleh pujuk Allah. Ya Allah, kurniakan rezeki pada kami ya Allah. Itu bukan pujuk. Doa ni bukan pujuk tuan-tuan. Doa ni adalah abdi, memperhambakan diri pada Allah. Sama ada dan keras pun tak boleh. Dalam keadaan kita nak bodek Allah pun tak boleh. Kita tak boleh bodek Allah. Allah tak makan di bodek. Kita makan di bodek tuan-tuan. Orang bodek kita sikit kan. Bodek. Kita termakan dengan bodek lagi. Itu sifat makhluk ni dia boleh dibodek. Dia boleh dibodek. Bagi kain pelekat, tak makan lagi. Bagi baju pula. Baju, tak makan lagi. Dia pula bagi subsidi. Banyaklah tuan-tuan. Potongan lagi gaji. Bagi 1M Malaysia lagi tuan-tuan. Kan bagi lepas bagi satu keluarga berapa dah 500 dah gitu kan. Ni bagi pula cara orang miskin, cara orang berpendapatan rendah, bagi lepas bagi. Jadi termakan juga bodeknya. Itu sifat manusia. Macam mana termakan bodek? Dia kata orang lain, saya pun tuan-tuan bodek-bodek termakan.
Dia sifat makhluk, sifat manusia, dia dimakan bodek. Itu dah sifat fitrah manusia. Adapun Allah Ta'ala tak makan bodek. Habis tu yang dia terima ni, terima tu doa. Apabila kita berdoa bersandarkan pada Al-Jabbar Allah Ta'ala. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah. Tidak ada sesiapa yang boleh menghalang sekiranya engkau memberi. Engkau buat keputusan, tak ada siapa yang boleh halang. Sama ada engkau nak beri manfaat ataupun mudarat. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada sesiapa yang boleh memberi. Tak ada seorang yang boleh memberi manfaat ataupun mudarat pada kita kalau sekiranya Allah Ta'ala halang. Itulah sifat Al-Jabbar Allah SWT. Maka berdoalah dengan sifat Al-Jabbar. Ya Jabbar. Ya Jabbar. Ya Jabbar. Boleh faham kan? Ya Jabbar tak makan di pujuk. Apatah lagi tekanan. Tak. Allah Ta'ala tak dimakan pujuk. Melainkan kita berdoa. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kita suruhlah Tuhan kamu dalam keadaan rendah diri. Rendah tu hamba. Rendah diri kita dengan Allah. Wa khufiyatan. Dalam keadaan takut kepada Allah. Apa yang kita takut pada Allah Ta'ala ni tuan-tuan? Dalam soal berdoa. Ketika mana contoh kita berhajat sesuatu perkara tuan-tuan. Bukan setakat kita rendah diri pada Allah. Tadarru'an bukan setakat rendah diri. Rendah diri ni. Kita rasa tak layak. Ya Allah. Tidak layaknya aku ya Allah. Untuk mendapat manfaat begini ya Allah. Aku tidak layak ya Allah. Aku tidak layak ya Allah untuk mendapat manfaat begini ya Allah. Kalaupun kamu nak bagi kepada aku ya Allah. Sesuatu rezeki yang aku mohon, yang aku minta. Ataupun sesuatu berupa kesihatan yang kamu nak bagi pada aku ni ya Allah. Aku takut ya Allah. Wa khufyatan. Aku takut ya Allah. Kalau nanti kamu bagi pangkat, kamu bagi kuasa, kamu bagi rezeki, aku jadi lupa padamu ya Allah. Itu perasaan takut. Wa khufyatan. Takutnya. Apabila ada dua sifat ni dalam kita memohon dan berdoa pada Allah, kalaupun Allah Ta'ala bagi, bahagia. Dia tak bagi pun bahagia. Dia bagi pun kita rasa lapang. Dia tak bagi pun rasa lapang. Adapun orang berdoa tidak ada dua sifat ini. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak bagi, dia akan mengeluh. Allah lambat Tuhan bagi ke aku. Orang tu dia bagi dah. Aku dia tak bagi-bagi lagi. Itu mengeluh. Kalaupun Allah SWT bagi, dia akan lupa diri. Memang dia lupa diri. Dia akan lupa diri. Dia lupa diri kalau Allah Ta'ala bagi harta, dia jadi sombong. Kalau Allah Ta'ala bagi pangkat, dia akan jadi sombong. Tuhan bagi harta, jadi bakhil, dan sebagainya. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifatnya Al-Jabbar. Dan dalam pada itulah, dalam kita memahami Al-Jabbar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu tidak sekali-kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyamai dan menyerupai. Sekalipun kita bertemu dan berhadapan dengan orang yang berkuasa, kehebatan, baik dari segi persenjataan, dari segi kuasa, dari segi pangkat, harta. Kan bila mana kita tengok orang yang hebat, gagah ni tuan-tuan, dia dapat mengalahkan musuh, gerung kita dah. Kita rasa gerungnya aku sekali dia bagi pun mampus aku. Tu tuan-tuan. Rasa begitu. Saya pernah jumpa dengan orang ni tuan-tuan. Dia ni kesamsen sungguh orang tuan-tuan. Dia kata zaman muda ni saya pernah tampar harimau. Harimau ada tampar. Macam mana ni tuan-tuan? Dia kena buang daerah. Dia buang daerah.
Lepas tu, dia kena duduk di Kelantan, dia panggil Dabung. Kawasan di Dabung ni tuan-tuan, banyak harimau. Kawasan tu harimau banyak. Dia kena buang daerah, pasal dia ni penjenayah. Orang Samsung sungguh dia. Lepas tu, zaman tu tuan-tuan, jadi apabila buang daerah duduk situ, katanya polis yang jaga kawasan Dabung, tahun 70-an. Polis ni yakin, dia ni orang Samsung, dia kata kamu kena jaga penyeluduk. Kalau ada penyeluduk budak ni pula tuan-tuan, dia bagi pistol. Dia ceritalah dia ni hebat masa muda. Harimau dia tampar. Dia tak ya wallahu alam. Lepas tu, dia mari-mari tuan-tuan, dalam keadaan tangan dia lumpuh. Allah SWT bagi 2-3 ekor jin je. Masuk dalam tangan dia, tak boleh angkat tangan. Kata di mana kehebatan kita? Duduk kat mana kehebatan kita? Tak ada hebat tuan-tuan. Hanya 2-3 ekor jin dia masuk mengalir dalam urat saraf. Dia main kat saraf ni jadi bengkok saraf. Tak boleh bergerak. Terus jadi stroke. Subhanallah, hebatnya Allah SWT. Bukan jin terhebat, Allah Ta'ala yang hebat. Kata di mana kekuatan kita? Mana kekuatan awak? Tak ada kekuatan. Subhanallah. Begitulah kisah Namrud. Namrud ni kehebat dia. Semua orang takut kat dia. Rakyat semua tunduk dan patuh. Akhir sekali Namrud jatuh dengan gajah seekor. Namrud ni jatuh dengan gajah kan apa tuan-tuan? Dengan seekornya nyamuk je. Allahu Akbar. Itu pun setengah ulama kata nyamuk yang tempang. Allah mendidik rasa hebat kehebatan dia, empire dia. Maka miau. Nyamuk terzat masuk dalam telinga dia. Akhirnya mati dengan seekor nyamuk. Malu orang dengar kan? Malu dengar tuan-tuan dia. Hebat dia. Jatuh dengan seekor nyamuk. Allahu Akbar. Kalau jatuh dengan dialahkan oleh dengan gajah tu mana siapa? Tetapi jatuh dengan seekor nyamuk. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan. Allahu Akbar. Itulah Allah SWT perlihatkan dia Al-Jabbar yang tak mampu dikalahkan oleh siapa. Oleh sebab itulah tuan-tuan, dalam dikemukakan pelbagai-bagai nama Allah SWT termasuk Al-Jabbar. Bulan lepas kita belajar Al-Aziz. Apa makna tuan-tuan? Ini semuanya memberi makna kepada kita supaya kita jangan sombong. Kalaupun kita sedang diagung, kita kena kata Allah Al-Aziz. Allah yang maha mulia. Dalam kamu duk muliakan aku, Allah yang maha mulia. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Allah berfirman, ya Allah, engkaulah yang memuliakan seseorang dan engkau juga yang menghina seseorang yang engkau kehendaki. Allah Ta'ala boleh memuliakan, Allah Ta'ala boleh hina. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak dapat dinafikan. Jadi apabila kita teringat sebegini tuan-tuan, hati kita, diri kita rasa kerdil. Diri kita rasa kerdil, siapalah aku ni. Sehingga sombong di segi percakapan, sehingga sombong di segi tingkah laku, sehingga sombong di segi harta, sombong di segi pangkat, sombong. Siapalah aku? Aku Al-Jabbar. Melainkan Allah SWT. Kita jangan tengok orang tu sombong dengan kuasa, dengan pangkat. Kita ni kadang-kadang sombong juga tuan-tuan. Ada orang sombong dengan kemiskinan dia. Dia tak nak terima zakat. Pernah saya jadi ketua amil dulu. Bagilah nak bagi zakat. Saya tak perlu zakat lah kata. Rumah dia nak runtuh, rumah setinggal tuan-tuan di Kampung Pandan. Saya kata, pakcik kami ni datang untuk nak cari penerima zakat. Awak ingat saya miskin ke? Saya tak perlu pada semua ni.
Ada manusia begini tuan-tuan. Isteri dia datang mengadu. Dapur berapa hari tak berasa. Tapi dia tak tenda, dia tak mengalah. Inilah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala benci orang kaya yang sombong. Tetapi lebih benci lagi Allah Taala kepada orang miskin yang sombong. Orang kaya sombong ni Allah Taala benci dah. Berjumpa pula miskin sombong lagi Allah SWT benci. La yukallimullahu ta'ala yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, Allah tidak bercara, tak ambil peduli, tak cakap dengan orang miskin sombong. Sebagaimana Rasulullah beritahu dalam hadis juga, yang mafhumnya, Allah Ta'ala benci kepada orang berpangkat ni sombong. Raja yang sombong. Orang berpangkat Allah Ta'ala benci sebab dia sombong. Tetapi Allah Ta'ala lebih benci lagi orang tidak ada pangkat sombong. Tak ada pangkat tapi sombong. Perasan. Bahaya kalau dia dapat pangkat lagi sombong. Begitulah Allah SWT benci kepada sultan. Raja yang sombong. Tetapi Allah Ta'ala lebih benci pada rakyat yang sombong. Ini masalah rakyat sombong ni tuan-tuan. Rakyat yang sombong. Sombong dengan apa tuan-tuan? Sombong dengan Allah. Sombong sesama kita. Na'udzubillah min. Allahu Akbar. Jadi cara kita nak mengelak diri kita sombong tuan-tuan, kita kena banyak ziarah dan bertemu dengan orang-orang sakit. Kita kalau boleh tuan-tuan, sekurang-kurangnya sebulan sekali kita kena berziarah orang sakit. Kita duduk dengan orang sakit, hati kita jadi kecil tuan-tuan. Maksudnya nafsu kita jadi kecil. Kita tengok orang sakit ni lain tuan-tuan. Kata Imam Ghazali, apabila kamu tidak bertemu dengan orang susah dan orang sakit dalam masa 40 hari. 40 hari. Hati kamu akan jadi keras. Dan akan melahirkan sifat sombong dan angkuh. Kita sekurang-kurangnya tuan-tuan, sebulan sekali pergilah nak berjalan. Pergilah cari orang sakit tuan-tuan. Kita pergi ziarah. Cari orang ada masalah. Kita berjumpa dengan orang susah. Barulah hati kita jadi kerdil. Nafsu kita jadi kerdil tuan-tuan. Kita rasa rendah diri. Itulah ya. Besar manfaat kita pergi menziarahi orang-orang sakit terutamanya. Banyak fadilah tuan-tuan. Di antaranya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hadis daripada Sauban radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada maridan, barang sesiapa yang mengunjungi seseorang sakit, lalu lam yazal fi kharfatil jannah, lalu Rasulullah bersabda, dia akan mendiami. Tidaklah dia iaitu di hari akhirat, melainkan akan mendiam di khurfah. Fi khurfatil jannah. Dia akan duduk di khurfah dalam syurga. Dalam syurga ada khurfah. Lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, qila ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Apa khurfah ni? Dalam syurga ni apa dia khurfah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, janaha. Janaha iaitu buah-buahan yang dipetik di dalam syurga. Ini kelebihan orang yang pergi mencari orang sakit tuan-tuan. Di akhirat nanti Allah Ta'ala bagi kat dia syurga, dia akan duduk dalam khurfah. Apa dia khurfah? Kebun. Buah-buah. Dia boleh petik makan. Itu kelebihan tuan-tuan. Lagi banyak dia menziarah orang sakit, lagi Allah Ta'ala bagi kebun. Lagi banyak, lagi kebun. Itu kelebihan tuan-tuan ya. Jadi sesiapa nak dapat khurfah, suka-sukalah, raja-rajalah tuan-tuan. Selalulah pergi ziarah orang-orang sakit. Dan yang kedua, Rasulullah ingatkan kepada kita, man ada maridan aw zara akhalahu
fillah nadahu munadin an tibata wa taba mamsak wa tabawwa'at minal jannati manzila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila seseorang muslim menziarahi saudaranya yang sedang sakit, dia pergi ziarah saudara sedang sakit atau mengunjungi saudara muslim semata-mata kerana Allah, dia nak dapat, nak bersihkan hati, nak rendahkan hati, dia pergi menziarahi, maka Allah Ta'ala akan utuh malaikat berkata, malaikat ni kata, engkau dirahmati dan langkah kamu diberkati. Engkau ni dirahmati dan langkah kamu diberkati. Dan engkau telah membina sebuah tempat di dalam syurga. Itu kelebihan kita, tuan-tuan. Ajak keluarga kita, mari kita pergi ziarah orang sakit. Kita pergi ziarah orang sakit. Maka setiap langkahan kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan syurga. Setiap kita langkah akan diberkati. Bahkan dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala akan ampun dosa-dosa kita. Subhanallah. Itulah kelebihannya, tuan-tuan ya. Untuk nak hapuskan kesombongan kita, itulah tujuan kita pergi menziarahi orang-orang sakit. Maka hilanglah keangkuhan dan kesombongan kita. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan ke, tuan-tuan? Tak ada soalan ya. Begitulah insya-Allah, tuan-tuan, saya nak beritahu di sini ada soalan. Sebab tuan-tuan tak ada soalan, saya nak soal tuan-tuan boleh. Soalan begini, tuan-tuan, dia tanya, dia kata, bolehkah kita pergi ziarah orang sakit? Kata kawan, saya setiap kali pergi ziarah orang sakit, saya jadi sakit. Bolehkah saya ziarah orang sakit? Hatta satu ketika, mak dia sakit. Dia kata beberapa kali, setiap kali mak saya sakit, saya pergi ziarah, saya jadi sakit. Apa hukum? Bolehkah dia ziarah orang sakit, hatta mak dia sendiri? Maka kali ikut hukum fiqh. Kalau memudaratkan dia, tak kira lah apa sebabnya. Kalau isu begini, biasanya dikait dengan gangguan jin, kebiasaannya. Ada juga yang tidak gangguan jin. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab pesakit tu ada gangguan jin, dia pun ada gangguan jin. Itulah ya ujian daripada Allah. Dari segi fiqh, kalau dia ziarah sakit, maka mudaratlah dia. Maka tak wajib dia ziarah. Tetapi kalau dia ziarah juga, sakit juga, mudarat. Mudarat ini jatuh kepada haram. Sekalipun ibu. Kalau dia kata sekalipun ibu ke? Maka sekalipun ibu. Sebab ketika itu dikira keuzuran, diberi unsur. Dia dikira keuzuran. Maka harus baginya tidak menziarahi. Sebab sakit. Kerap, tuan-tuan dan perempuan, saya duk jumpa orang masalah begini. Dia kata, sehingga saya ni rasa di pulau. Sejarah orang sakit, sakit saya. Itulah dia, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Kawan ni pertama, dia ni ada penyakit. Penyakit gangguan jin. Jin ni dia bertapak dalam badan seseorang. Apabila lebih pada 4 bulan, dia bertapak dengan darah. Sebab tiap-tiap anak Adam semua ada gangguan jin. Allah Ta'ala dah letak, ma minkum min ahadin illa ma'ahu qarinatun minal jin wa qarinatun minal malaikah. Ulama banyak memberi tafsir dalam qarin ini. Ada kata dia lahir dengan anak, waktu dia keluar pada perut ibu, ada dah qarin. Ada qarin di sini mentafsirkan bahawa ujian Allah. Allah Ta'ala letak jin, dia letak malaikat pada setiap tubuh pada manusia. Mana-mana yang menuju kepada kebaikan, itulah bisikan malaikat. Bisikan malaikat dah hadir Rasulullah, itulah bisikan Allah. Petunjuk daripada Allah. Dan ada pula dengan bisikan jin. Mana-mana kemungkaran dan kemaksiatan dosa-dosa, itu semuanya bisikan jin. Jadi Allah Ta'ala letak 2 orang. Jin dan malaikat. Maka dalam jin pula, iaitu ada di kalangan ulama
Yang mana dalam kajian, dalam ilmu perubatan begini tuan-tuan. Memang jin ni, saya sendiri buat kajian, kalau lebih 4 bulan, dia bertapak. Dia bertapak dengan darah. Darah kita akan jadi, dia akan jadi berbau busuk jin. Siapa-siapa tuan-tuan? Hatta saya sendiri pun. Apabila dia duduk dalam badan kita, lebih pada 4 bulan, dia tak keluar. Darah kita akan jadi bau busuk. Mula sekali dia akan jadi busuk hati. Na'udzubillah min zalik. Allahu akbar. Penyakit busuk hati, itulah kita kena berdoa. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini ayat kita nak hapus tapak-tapak jin apabila dia duduk dan darah kita tuan-tuan. Jin ni dalam hadis Rasulullah, inna syaitan yamhabuna adam yamhaddam, dia mengalir dalam darah kita sepantas darah. Apabila lebih pada 4 bulan, darah kita akan jadi busuk. Busuk jin. Kita pergi ke mana-mana, jin mudah melekat pada badan kita. Kan jin ni ramai tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala dedah kat kita, tak boleh berjalan. Satu ketika, berdialog dengan jin. Bapak jin kata, ramai sangat ke popok kamu. Sebab dalam hadis Rasulullah, memang banyak jin yang berbentuk angin. Ya debu-debu, macam debu-debu je tuan-tuan. Ada yang jenis duduk bertempat, ada jenis berpindah ganda, ada jenis terbang, ada jenis melata. Dia macam-macam dalam hadis Rasulullah. Kalau Allah Ta'ala dedah jin, kita tak boleh berjalan, tuan-tuan. Ramai makhluk Allah SWT. Ramai makhluk Allah. Dalam pada tu pun Allah Ta'ala dah jaga kita ni, tuan-tuan. Dia utus malaikat untuk nak kawal kita. Itu sebab itulah ulama, dia kata, ma minkum min ahadin illa ma'ahu qarinatun minal jin wa qarinatun minal malaikah. Allah Ta'ala letak sebagai ujian jin, malaikat. Malaikat ni ada setengah ulama, dia kata dia kontrol jin ni. Kamu jangan lebih hak. Kamu boleh setakat ni je goda manusia. Kamu tak boleh pergi pada had. Pernah saya berjumpa beberapa pesakit dalam badan dia satu ketika tuan-tuan. Jin ni, jin duduk sebelah kiri. Duduk sebelah kiri penuh tangan tuan-tuan nak cekik leher dia. Nak cekik leher dia. Dia menganda. Dia tombok baby ni dalam bau dia tombok. Lepas tu saya kata, ya Allah, bantulah kami ya Allah. Sampai dia ni, dia sedar tangan dia tumbuk, dia sedar tangan dia cekik dia. Dia sedar tangan dia nak cungkir biji mata, tangan dia tarik rambut, dia sedar. Tapi tak boleh buat apa dengan tangan. Tuan-tuan faham tak? Ini nampak gambaran, tangan dia bergerak sendiri. Lepas tu, tangan kanan ni tak berfungsi. Saya minta dengan Allah, kata beritahu suami dia, kita buat sembahyang hajat, minta dengan Allah, merayu dengan Allah. Allah yang maha kuasa. Jangan kita minta tolong dengan malaikat. Kita minta tolong dengan Allah. Maka pada satu hari, tangan sebelah kanan bergerak. Bergerak ni tuan-tuan, tangan ni setiap kali dia nak cekik leher, tangan ni pegang. Pesakit ni sedar ni. Jadi, dia tengok, dia macam penonton. Macam kita tengok filem kan. Ada orang jahat, orang baik. Tengok saja. Tangan dia bergelut. Hak ni nak cekik leher, hak ni talak. Ni nak cekik, nak talak. Tengok kuasa Allah Ta'ala. Lepas tu, Allah Ta'ala nak tunjuk pada saya, dia berdialog. Jin ni berdialog. Kenapa kamu ganggu urusan aku? Maka keluar pula suatu suara yang tegas, suaranya luar biasa. Dia kata, kamu melampaui batasan. Hak kamu ganggu manusia ada batasan. Lepas tu, jin syaitan tanya, siapa kamu? Maka jawab dengan suara, suami dia dengar sekali, aku diutuskan oleh Allah. Akulah malaikat Allah. Itu dah tuan-tuan. Jadi maknanya kebesaran Allah SWT atas diri manusia ni, Allah Ta'ala dah letak jin dan malaikat. Itulah dalil hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dah banyak nikmat Allah Taala, dia bantu kita baik orang Islam maupun orang kafir sekalipun. Kalau Allah SWT tak tolong manusia ni tuan-tuan, bergelimpangan manusia bagaikan seperti bangkai dimakan oleh ulat. Satu ketika jin tu, saya duduk berdalam, dia kata, kamu ni bergantung dengan Allah, dia kata. Jangan kata orang mukmin, orang kafir pun bergantung dengan Allah. Kalau Allah tak tolong, nescaya jadilah manusia kering seperti bangkai dimakan oleh ulat. Cuba Allah Ta'ala lepas sekali pada bangsa aku. Aku buat manusia seperti bangkai dimakan oleh ulat. Boleh faham tuan-tuan? Kering kontak. Allahu Akbar. Menangis tuan-tuan. Kalau duduk, ya Allah, terlampau banyak sangat nikmat kamu bagi pada manusia ni, ya Allah. Kenapa dah lupa diri? Dalam keadaan begini, Allah Ta'ala dah bagi nikmat. Halang jin-jin, jangan ada sempadan hak dia mengganggu manusia. Ada hak-hak dia. Sampai pokok jin dia kata, kalau Allah Tuhan kamu ni, kalau Allah tak bantu kamu, tak diutus malaikat, tubuh manusia ni kering kontan seperti ulat makan bangkai. Boleh nampak bayangan? Seperti ulat yang makan daun. Ulat habis dia makan daun. Jadi habis tinggal dengan urat-urat dia. Ini Allah SWT tolong kita tuan-tuan. Jin ni, kalau ikut aktif dia tuan-tuan, waktu kita tidur ni. So waktu kita tidur dia aktif untuk masuk dalam badan kita ni. Sebab itulah kita dituntut sebelum tidur ambil wudu, berwudu, baca Quran, berdoa. Tanda kita syukur pada Allah. Bukan setakat perlindungan sahaja, tanda bersyukur. Itu pun orang tak berdoa, orang tidur dan keadaan tak berwudu, orang tidur dan keadaan buat maksiat, pun Allah Ta'ala masih lagi selamat dia daripada serangan-serangan jin. Sebab jin ni dia jealous tuan-tuan dengan manusia. Dia kata, kenapa Tuhan buat aku jadi begini, manusia jadi begitu. Aku juga nak jadi seperti manusia. Sebab tu aku nak duduk dalam tubuh badan manusia. Makan aku tak terurus. Kehidupan aku tidak terurus. Wahal manusia terurus. Dia pertikaian Allah. Di mana keadilan Allah? Jajah sekali tuan-tuan. Kalau kita dengar berdialog dengan jin, kita boleh ambil pengajar. Saya sendiri tuan-tuan berdialog dengan jin, boleh ambil pengajaran. Kata, ya Allah, hebat kamu cipta, ya Allah. Besar sangat nikmat kamu, ya Allah. La uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu hatta ba'da. Tak ada lagi, ya Allah, aku nak puji kamu, ya Allah. Puji aku, ya Allah, aku letak sebagaimana kamu puji di kamu sendiri, ya Allah. Banyak nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita, tuan-tuan. Sebab itulah orang yang datang jumpa saya kena gangguan jin. Saya kata macam ni bersyukur kita. Kita kena gangguan macam ni tempias baru. Kalau hujan tu dah ada payung. No kaki-kaki je. Sabarlah kata, sabar. Tak boleh sabar Ustaz. Tak boleh sabar. Allahu Akbar. Manusia ni tuan-tuan ya. Begitulah, marilah tuan-tuan ya, kita belajar kesabaran dan kita sentiasa bersyukur di atas segala nikmat Allah Taala. Dan di samping itu tuan-tuan, pada malam ni kita ada buat jualan amal untuk madrasah tahfiz Darul Furqan. Kita bawa barangan madrasah tuan-tuan, di antaranya kami bawa malam ni untuk orang masalah Parkinson, masalah orang kena stroke. Untuk orang hilang daya ingatan, kalau duduk dalam majlis ilmu nak tidur je, insya-Allah minum ni tuan-tuan. Kita ada satu air saraf yang dibawa oleh madrasah tahfiz, 33 ramuan untuk orang yang blur. Saya nak ambil contoh tuan-tuan, ada yang saya bawa ni, dia khidmat untuk madrasah saya, dia pernah jatuh daripada pokok kelapa 40 kaki. 15 tahun tak boleh bercakap. Blur, bongok. Jadi dia jadi tak boleh bercakap. Takdir Allah Ta'ala bagi saya test. Dia bagi minum jus ni tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan tengok kat belakang, dia boleh bercakap. Banyak pula bercakap. Dia jadi ingat semula. Dulu 10 tahun dulu dia tak boleh bercakap. Subhanallah. Itulah saya tengok tuan-tuan. Jadi kami campur pemakanan sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam kita masuk tuan-tuan. Jadi sesiapa yang masalah ingatan kurang, masalah stroke, masalah saraf tuan-tuan, insya-Allah minulah tuan-tuan. Boleh tanya dia lah. Waktu dia nak khidmat pada madrasah saya, dia dekat belakang sana tuan-tuan. Jadi insya-Allah sesiapa yang berminat boleh beli tuan-tuan, dan yang tak bawa duit boleh ambil dulu. Kita catik tuan-tuan ya. Jadi kalau terlupa tak payah bayar. Jangan buat lupa. Jadi insya-Allah tuan-tuan ya, dan untuk orang masalah kencing manis. Banyak hamba-hamba Allah yang berjumpa saya tuan-tuan, alhamdulillah nak potong kaki tak jadi potong kaki. Subhanallah. Ada seorang tu dia hospital Selayang, dia dapat tahu madrasah saya keluar produk ni, dia lari daripada hospital Selayang dengan baju hospital. Pergi jumpa dia kata saya seminggu doktor bagi peluang nak potong kaki. Dia pembantu hospital. Attendant. Lepas tu, lepas dia minum tuan-tuan, dia minum sebotol sehari. Banyak dia minum jus botol sehari pasal dia daripada buah-buahan. Alhamdulillah tuan-tuan, daripada mata kabur, jantung, dia kecil manis dia nak potong terus naik. Naik semula daging jadi kering tuan-tuan. Subhanallah. Dan untuk isteri yang masalah. Banyak cerita isteri yang bermasalah kami ada bawa juga tuan-tuan, dia panggil terapi hawa. Jus hawa ataupun air hawa kita ada untuk isteri yang bermasalah nak cerita pada suami, segan. Suami nak cerita isteri, segan. Cerita sama, dia panggil cerita segan. Apabila segan, insya-Allah ada untuk masalah segan. Jadi insya-Allah tuan-tuan ya, mudah-mudahan itulah yang kita mampu usaha tuan-tuan. Sekadar itulah saja, sekiranya ada silap dan salah semua mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم علمنا مما جهلنا. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا من العلماء المتقين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.